Kita kalau pergi, Tuan Syed pergi ke mana-mana pusat beli belah, ada layanan yang baik, komisen ataupun diskaun yang baik, harga yang baik, tawar-menawar baik, kita balik pun seronok. Pergi teruja, balik teruja. Nak pergi lagi kata kita. Ya Allah. Islam amat menekankan dalam perniagaan perlu dijaga segala sulukiat, segala akhlak, dijaga segala hukum hakam. Untuk apa? Untuk kita sentiasa ceria, tidak bermusuhan. Bukan semua larangan dalam perniagaan, kalau kita lihat dalam bab maqasid, muamalah, untuk mengelakkan apa? Perbalahan, pergaduhan. Kan itu bila Nabi SAW menyatakan, atyabul kasbi al-bay'ul mabrur. Rezeki yang paling baik, perniagaan yang menepati syarak. Perkataan al-bay'ul mabrur, perniagaan yang ikut syarak. Artinya siapa yang berjaya menjadikan perniagaannya ikut hukum Islam, maka ia ada rezeki paling baik dia dapat. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang menepati syarak, menepati maqasid, maka ia bukan sekadar diterima oleh penjual dan pembeli, bukan diterima oleh Allah. Biasa kita cakap amalan yang Allah terima, ibadat, puasa, moga Allah terima puasa kita, moga Allah terima sembahyang kita. Kita biasa cakap macam tu. Apakah kita pernah cakap moga Allah Ta'ala terima perniagaan kita? Ya Allah. Sebab dalam tu memang ada pahala, Tuan Syed. Sebagaimana di situ ada dosa, di mesti ada pahala. Kalau dosa besar pada muamalah, makna besar pahala pada muamalah. Kali itu bila Rasulullah menyebut bai'un mabrur, jual beli yang mabrur diterima, maksudnya menepati syarak. Secara hukum hakamnya, secara redha antara penjual dan pembelinya, maka dia mendapat pahala yang besar dan dia mendapat keuntungan yang banyak. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, kenapa kita kata dalam bab berniaga ni adanya dosa-dosa? Sebab di situ ada syaitan. Bahkan syaitan menjadikan pasar sebagai tapak dia, rumah dia, bukan medan tempurnya. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ya ma'syarat tujar, inna syaitana wal ithma yakhduranil bai' fashawwibu bai'akum bis sadaqah. Wahai sekalian para peniaga, syaitan dan dosa hadir waktu mana kamu berjual beli. Fashawwibu bai'akum, maka adungkanlah jual beli kamu dengan sedekah. Kataan syayyibu artinya bersihkan dia, sucikan dia, protect dia, maintain dia dengan sedekah. Bila kita bersedekah, syaitan pun ke belakang, dosa pun terhapus. Jadi kalau kita dalam berniaga ni syaitan ada, sebab itu kita jadi hot temper, jadi pemarah, tak puas hati, tengok macam benci, nampak macam muka penipu. Kita penjual nampak pembeli ni penipu, pembeli nampak kita penipu, kerana syaitan ada untuk tanamkan wasangka buruk. Dosa-dosa berkeliaran untuk melekat pada mana orang tidak menepati syarak. Kerana itu dalam jual beli kita perlu adanya sesuatu yang menjadi perkara-perkara asas dalam muamalah. Selain daripada kita tahu tentang hukum-hukum hakam, dia ada benda-benda asas pasal yang kita kena tahu. Asas yang pertama ialah kita bersifat memudahkan. Asas ini penting untuk elakkan, sebab syaitan dia suka orang yang suka menyukarkan. Dosa dekat dengan orang yang suka menyusahkan. Kita bila berniaga cuba mudahkan. Dan tuan saya kata, tak apa saya post, saya akan habiskan sampai sekian, tak apa saya akan bagi diskaun. Kita sifat memudah-mudahkan. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ghafarallahu li rajulin mimman kana qablakum kana sahlan idza ba'a, sahlan idza syara, sahlan idza iqtada. Allah telah mengampun dosa orang dulu. Nabi kata dulu ada orang yang Allah ampun dosa dia sebab dia ni jenis bersifat mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam meminta hutang. Sebab bila kita berniaga, kita akan cenderung untuk berbalah. Kecenderungan tu terlalu kuat dalam muamalah. Sebab tu kita suka condemn komen. Apalah Mihun macam ni RM5 komen. Apalah barang macam gini RM10. Apalah kualiti macam gini nak berniaga. Apa kita duk komen. Yang peniaga pula, apalah punya teruk customer. Ada dia tahu RM2. Akhirnya kita macam ada umpat-mengumpat tak habis. Itu dosa. Dosanya Tuan Syed, bila mana kita membeli belah, baik kita menyebut keburukan penjual,
dan penjual menyebut keburukan pembeli, maka itu dosanya. Umpatan-umpatan tadi, Allah tengok macam banyak PT, banyak duit, mana kedekut rupanya. Kata kita yang meniaga ni. Kata Kasmi. Yang penjual pula, Allah. Yang pembeli pula, muka lepang dahi, nampak hitam, rupanya kedekut juga haji ni. Akhirnya kita tambah dosa. Itulah dosa-dosa kita tak nampak. Kita ngutuk-ngutuk pembeli dan penjual. Penjual kutuk pembeli. Pembeli kutuk penjual. Bayangkan kita dah dapat barang tak berapa elok, ataupun kita muamalah tak berapa elok, dosa pula kita buat balik. Itu juga dosa-dosa yang kita lupa. Bukan kata menipu barang je yang kita sebut. Bukan sekadar bersumpah palsu juga dosa. Termasuk kita mengumpat pembeli dan penjual sesudah habis muamalah tadi. Muamalah dah habis. Kita kata peniaga ni memang dajal betul. Kita kata dia dajal. Dia pula kata dia pembeli ni. Teruk semua pembeli ni. Maka semuanya benda-benda yang kita melihat dosa-dosa yang berlangsung terus. Baik, saya sebut tadi dalam muamalah untuk kita elak berdosa, amalkan sifat memudahkan. Baik penjual, baik pembeli. Amalkan memudahkan. Elakkan tanazuk. Elakkan perbalahan. Sifat mudah, satu. Yang kedua, elakkan perbalahan. Sebab berbalah tadi juga akan jadi dosa. Asal bala mulut akan naik tangan, naik kaki. Itu juga yang berlaku dalam perniagaan. Pasal biasa kita tengok kat pasar, orang bertumbuk. Allah. Ya. Saya datang, saya pernah tengok orang bertumbuk. Bertengkar tu biasa. Orang meniaga dia boleh bertumbuk. Dengan siapa? Kenapa? Sebab dia tak nak elak, dia tidak mengelak diri dia daripada bertengkar. Tadi saya sebut, cuba menjadi orang paling mudah dalam muamalah. Mudah. Berlebih kurang tu penting. Sebab Allah janjikan keampunan. Allah janjikan Allah mudahkan hidup kita. Sebab perniagaan ini cuma ujian hidup. Ujian. Kita diuji semua tempat. Ada diuji di masjid. Ada diuji di padang bola. Ada diuji di pasar. Ada yang diuji di sekolah dan sistem pendidikan. Dalam semua tempat kita dalam ujian, di situ kita belajar untuk berjaya untuk dapat pahala. Sekalipun kita gagal menawar harga yang murah, kita tidak gagal dapat pahala. Ya Allah. Ini barang murah pun tak dapat, dosa kita dapat. Jadi, ambil mudah, kita katakan bersifat memudahkan. Yang kedua, kita elakkan perbalahan. Yang ketiga, tuan saya, yang perlu kita lakukan ialah kita boleh membatalkan jual beli demi untuk menjaga kebaikan bersama. Membatalkan jual beli. Disebut dalam hadis Nabi SAW, man aqala musliman, aqala Allahu afratahu. Siapa yang membatalkan, memberi pembatalan kepada orang Islam untuk memudahkannya, Allah Ta'ala akan membatalkan dosanya. Untuk kita faham hadis ini, Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia dah berjanji nak beli satu tanah. Dan dia pun dah bayar deposit dah. Dia bayar deposit. Katakan deposit dia bayar dah 10,000. Sampai hari dia nak selesaikan hutang, dia nampak macam penjual ni tak seronok nak jual kat dia sebab ada orang offer lebih. Maka dia pun membatalkan. Tak apalah, saya tak jadi beli, awak jual pada orang yang lebih tu. Ini panggil tiqah lah. Kita cuba sedaya upaya tidak merugikan mana-mana pihak. Saya, kalau saya orang yang namanya pelanggan, saya tak nak rugikan tuan saya. Tuan saya juga tak nak rugikan saya. Ya, kita meniaga bila kita ada satu asas, kita masing-masing tak nak merugikan sesiapa. Ya, saya nak untung tanpa merugikan tuan saya. Sebab kalau saya untung dan tuan saya rugi, maka tak ada lagi barang saya dapat beli. Sekali lah saya dapat beli, lepas tu tak ada. Sebab tuan saya rugi. Tapi kalau saya beli barang, tuan saya pun untung, tuan saya pun nak jual lagi, nak meniaga lagi. Mungkin harga lebih murah. Tuan saya jual lebih murah. Dan saya akan dapat lagi manfaat. Jadi, iqalah di sini, kita boleh membatalkan jual beli kerana melihat masalah seseorang. Kadang-kadang gini lah, kalau tuan saya kata, Ustaz nak beli tak? Saya nak jual kereta 10,000. Saya kata nak lah tuan saya pun bayar 3,000. Tiba ada, tuan saya jual kereta ke siapa? Ke Ustaz, saya isi 10,000. Saya beli 18,000. Kita pun rasa macam, 18 ni 10 jauh no. Jauh no. Lalu saya pun tengok macam tuan saya, Ustaz boleh tak naik up sikit? Sebab saya jual 10 dia naik 12,000 sebab ada nak beli 18 ni. Kata apa tuan saya jual ke 18 tu. Sebab itu saya dapat untung lagi. Contoh, maka ini akhlakiyat, akhlak dalam niaga. Dan inilah yang menjadikan kita dapat pahala banyak.
pahala banyak. Orang Ustaz, yang hadis dia benda tadi, man aqala musliman aqala musliman aqala Allahu afratahu. Allah hapuskan dosa dia. Kerana itu kita bila tengok muamalah dunia, kita nampak untung akhirat. Itu yang hebat. Waktu kita masuk pasal dunia, kita nampak pasal syurga. Kita nak pergi pasal syurga nanti, maka siapa yang nak ke pasal syurga, maka jagalah diri dia, bentenglah diri dia daripada segala dosa. Supaya nanti dia berpeluang ke pasal syurga yang hebat.